ulang semula belajar, pilihlah topik-topik yang tertentu kan. Okey ya. Share the screen. Okey, boleh nampak ya. So last kita berhenti di muka surat 255 ya, 255 iaitu pembentukan air kencing. Itu yang last lah. Dan hari ni kita nak sambung daripada yang kita belajar sebelum ni iaitu mekanisme homeostasis dalam pengosmo kawal aturan. Okay, mekanisme homeostasis dalam pengosmo kawal aturan. Jadi bila kita jumpa saja perkataan osmo di sini ya. Osmo itu daripada osmosis. Maksudnya dia melibatkan air. Kita tahulah dalam badan kita ni, dia punya isi padu air dalam badan kita ni lebih kurang 80 hingga 90% adalah air. Ya, maknanya kalau kita minum air setiap hari, maknanya sekitar antara 2.2 liter hingga 4.0 liter ya, sehari. Selalunya orang buat nisbah gelas, 8 gelas sehari. Tapi gelas tu subjektif lah. Gelas yang standard biasanya saiz dia 100 katakan 150 mililiter. 150 mililiter ya. Jadi kalau kita 1.5 50 mililiter darabkan dengan 8 gelas. Berapa tu? Berapa? 1,200 ya. 1,200 mililiter kan. Ataupun dalam liter bersamaan dengan 1.2 liter. Itu kalau dia minum 150 mililiter. Minimum lah tu, segelas. Kan? Mungkin depend lah kepada gelas kita tu. Saiz kecil ke, saiz besar kan. Kalau besar sikit mungkin 200. Mungkin 250. Ya. Jadi, apa tu, dari segi keperluan air tu mesti pada tahap normal. Ya, mesti tahap normal. Dan sekiranya kurang atau lebih daripada yang diperlukan oleh badan kita, sebab dia bergantung juga kepada aktiviti yang kita jalankan lah. Kan? Antara aktiviti kita duduk dengan kita berlari, tersentuhlah tak sama. Kan? Antara aktiviti cergas, aktiviti yang kurang cergas, dari segi keperluan dan juga penggunaan air tu memang tidak sama. Waktu sejuk, waktu hujan dengan waktu panas sudah tentu berbeza. Kan? Betul tak? Saiz badan pun juga boleh mempengaruhi. Ya? Jadi kandungan air dalam badan ni dia sentiasa berubah. Ya, seperti mana disebutkan sini, sentiasa berubah mengikut pengambilan makanan dan minuman. Kadang-kadang dia tergantung pada kuantiti air dalam gelas tu saja. Makanan yang kita makan pun mengandungi air. Kan? Jadi contohnya kita makan buah. Ya, kita makan buah, maka bila kita makan buah, air pun ada dalam tu. Air dalam tu ya. Dalam wallet. Okey ya. Baik. Sambung . Jadi mengikut pengambilan makanan dan minuman kita ambil. Banyak kita makan, banyak kita minum, banyaklah air yang kita perolehi.
Okey ya. Jadi pengosmo kawal aturan ni apa dia? Ialah proses mengawal atur air dan garam. Jadi ada dua situ ya. Air dan garam. Dalam badan supaya tekanan osmosis, supaya tekanan osmosis darah dapat dikekalkan pada julat normal. Ini dia. Ya, matlamat dia tekanan osmosis darah ni normal. Itu je. Macam kita bincangkan sebelum ni ya, dari segi aspek kandungan gula darah, ya, suhu badan kita, ya, tekanan darah mesti dalam julat normal. Kalau kita tidak berada dalam julat normal, kita akan dapat akibat dia. Akibat dia sama ada buruk ataupun kita akan dapat simptom-simptom tertentu. Kalau ia berpanjangan, berterusan, sudah tentu yang berikan masalah kesihatan kita. Sebab itu kita dari segi aspek kesihatan ni kita kena ambil kira, kita kena ambil berat. Lepas tu kata-kata menyebut kamu, apa yang kamu makan. You, what you eat. Kita, apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan benda yang mengandungi makan gizi seimbang, jadi insya-Allah di samping kita melakukan aktiviti fizikal, senaman, kemudian kita melakukan cara gaya hidup yang sihat, kan. Jadi dari segi orang kata kebarangkalian lah, kebarangkalian untuk kita mendapat suatu masalah kesihatan tu agak rendah berbanding kalau kita biarkan saja, kan. Jadi kita tidak bersenam, kan. Kita tak kita makan apa yang kita nak makan. Ikutlah, kita selalu makan fast food, kan. Selalu makan, jadi dah tentu memberi kesan buruk. Kalau kita makan benda yang berkhasiat, yang gizi seimbang, insya-Allah. Ya. Jadi dalam aspek mengawal atur kandungan air dan garam ni, jadi sistem badan kita akan mengesan perubahan tu sekiranya ada. Kalau tak ada, okey lah. Jadi pengosmo kawal aturan ialah satu proses mengawal atur air dan juga garam dalam badan kita supaya tekanan osmosis darah berada pada julat normal. Julat, bila sebut julat ni maksudnya dia ada range dia, yang paling tinggi maksimum dan juga paling minimum. Kita kena berada in between tu. Macam tu ya. Jadi pengosmol kawal aturan dicapai dengan mengawal atur isi padu penghasilan air kencing oleh ginjal. Sebab itu penghasilan isi padu air kencing ni pun diambil kira, kan, dalam menentukan tahap kesihatan kita. Kerap sangat pun tak boleh. Jarang-jarang pun tak boleh. Macam tu ya. Jadi secara logiknya banyak kita minum, banyak juga kita kencing. Kan? Kurang kita minum, kuranglah kita kencing. Macam tu kan. Tapi akan jadi masalah sekiranya banyak minum, kurang kencing. Kurang minum, banyak kencing. Dia lain tu, dia pelik. Sepatutnya semakin bertambah isi padu air yang diminum, semakin bertambah isi padu air kencing yang dihasilkan. Itu adalah hipotesis yang betul, ya, yang sepatutnya. Tetapi kalau dia berlaku lain daripada itu, jadi kita kena tengok. Mungkin ada faktor luar, ada gangguan luar, ada masalah yang membabitkan sudah tentulah organ yang paling rapat dengan hal ini ialah ginjal ataupun buah pinggang. Kan? Sebab itu wujudnya pusat hemodialisis. Jadi pusat hemodialisis wujudnya dia tu maksudnya pusat tu kerana apa? Kerana ramainya masyarakat kita sekarang ni, ya, kadang-kadang bukan tunggu orang dewasa, ya, kadang-kadang kanak-kanak lagi telah menghadapi masalah ginjal. Jadi kita akan belajar nantilah, ya, berkenaan dengan masalah isu-isu berkaitan dengan ginjal. Jadi berbalik kepada pengosmo kawal aturan tekanan osmosis darah.
Katakanlah kita ni minum terlalu banyak air. Kan? Disebut terlalu ni maknanya ekstrim lah. Ekstrim. Sedangkan mungkin badan kita tidak memerlukan sebanyak itu. Jadi mungkin kita tertanya-tanya, aku ni perlukan berapa sebenarnya, berapa banyak ataupun tepatnya berapa isi padu air setiap hari. Okey. Dia sebenarnya isi padu air yang kita perlukan ni bergantung kepada jisim badan kita dan juga ketinggian kita ataupun BMI kita, body mass index kita ya. Tahu tak body mass index? Tahu tak? Siapa tahu? Cuba angkat tangan. Body mass index. BMI. Macam mana nak kira BMI? Apa formula dia? Jisim badan, jisim dalam kilogram dengan tinggi. Okey. Tinggi kuasa 2 dalam meter Okey, tinggi dalam meter. So katakan jisim awak, katakanlah contohlah 50 kilo per tinggi. Katakan tinggi awak 1.55. Jadi 1.55 kuasa 2. So 50 bahagi dengan 1.55 kuasa 2, dapatlah satu nilai. Kita tengok dia punya petunjuk. Petunjuk tu tunjukkan awak berada dalam BMI yang macam mana. Yang normal, yang obesity, yang kita kata yang kurus lah. Kalau kurang daripada normal tu kita panggil kurus. Kurus, normal, obesity tahap 1, obesity tahap 2, obesity tahap 3 dan seterusnya. Jadi kita tahu range kita. Jadi bila kita tahu BMI kita tu, kuantiti air dia mengikut. Secara umumnya begitulah. Secara umum kalau sebagai student begitulah. Kalau actually awak bekerja pula sebagai buruh, pula kiraan dia. Walaupun jisim badan BMI dia begitu. Jadi secara umum. Katakan kita minum terlalu banyak dalam keadaan averagely secara umumnya minum air banyak. Biasanya 8 gelas. Hari tu kita minum katakan let's say 20. Lebih sekali ganda. Jadi tekanan osmosis darah kita ni akan menurun. Okey, bila banyak dia akan lawan. So tekanan osmosis darah dia akan menurun ke bawah julat normal lah. Jadi bila dia turun daripada julat normal, ianya akan dikesan oleh reseptor. Dan reseptor yang sensitif, yang peka ialah osmoreseptor. Di mana kedudukan osmoreseptor? Mesti berada di hipotalamus. Jadi bila dia berada kurang daripada julat normal, osmoreseptor ni dia sebenarnya kurang dirangsang. Kurang dirangsang sebab dia kurang. Okey, bila menurun, ingat menurun jadi kurang. Kemudian kelenjar pituitari pun kurang juga. Semua kurang dirangsang juga. Jadi bila osmoreseptor dan juga kelenjar pituitari ini kurang dirangsang, maka kuranglah ADH dirembes. Kurang juga. Jadi tengok perkataan kurang. Benda banyak. Ini banyak air. Tapi yang lain semua kurang. Kalau osmosis menurun, osmoreseptor berkurang, dia ataupun kurang dirangsang lah. Kelenjar pituitari pun kurang dirangsang, kurang ADH dirembeskan daripada kelenjar pituitari. Jadi akibat daripada kurang belaka ni, kepekatan ADH yang rendah, yang kurang tadi ni, menyebabkan dinding tubuh belingkar distal. Ini kita dah belajar sebelum ni Dan dinding ductus pengumpul ataupun dinding tubul pengumpul, dia menjadi kurang telap. Kurang lagi kurang telap terhadap air. Jadi bila kurang telap terhadap air, maka kurang air diserap semula. Kurang air diserap semula, kurang telap.
Telap ni maksudnya kalau kita kata tembus lah, kurang menembusi, tidak dapat menembusi. Macam kita kata kuku kita ya, kuku kita pergi catkan dengan pewarna. Kita pakai apa tu? Pewarna untuk pengilat kuku kan. Warnis kuku, katakan warnis kuku. Ya. Kita pergi letakkan warnis kuku pada kuku kita. Jadi bila kita ambil air semayang ataupun ambil wuduk ataupun air lah, bila kena air yang tu, dia tak boleh menembusi kuku. Itu panggil tak telap. Jadi istilah telap tu telap tu maksudnya tak dapat menembusi. Kalau kurang, artinya masih boleh tapi sedikit. So sekarang ni air yang ada dalam tubul renal, terutamanya bahagian tubul belingkar distal dan juga ductus pengumpul ni, dia jadi kurang telap terhadap air. Jadi bila kurang telap terhadap air, jadi air yang ada tu kuranglah ya diserap semula. Jadi kurang lagi kurang air diserap semula daripada bendalir renal ke kapilari darah. Kita dah belajar sebelum ni dalam proses membentukkan air kencing jadi salah satu daripada proses ialah penyerapan semula. Dia ada atratrasan, penyerapan semula dan juga rembisan. Okey ya. Atratrasan tu berlaku antara glomerulus dengan kapsul Bowman. Jadi atratrasan berlaku di antara glomerulus dan juga kapsul Bowman. Itu adalah atratrasan. Kemudian yang kedua, penyerapan semula. Jadi penyerapan semula ni sebenarnya dia berlaku sepanjang daripada tubul belingkar proximal, itu liku Henle, tubul belingkar distal, ductus pengumpul. Maknanya 4 ni akan berlaku penyerapan semula. Tapi yang paling obvious, paling banyak penyerapan semula ialah di tubul belingkar distal dan juga tubul ataupun ductus pengumpul. Di situ berlaku secara, kalau air menyebabkan osmosis lah. Osmosis. Jadi sekarang ni bila kurang belaka ni, maka kesan dia kuranglah air diserap semula. Maknanya dalam berdalih itu kepada kapilari darah. Kemudian akibat daripada tu, bila dah air tak diserap semula, jadi banyaklah air yang pergi ke melalui ureta, pergi ke pundi kencing kan. Jadi air kencing menjadi banyak. Dan bila banyak, maka dia cair. Cair Cair ni macam mana cair? Cair ni tengok warna dia. Cair tengok warna. Kalau warna jernih atau bila kita buang air kecil tu, air kencing kita tu tidak berwarna. Dan banyak kita kencing tu. Jadi itu menunjukkan bahawa tekanan osmosis darah kita adalah rendah. Rendah. Maknanya kita dah minum air berlebihan. Jadi sistem badan kita tu sebenarnya itu adalah satu proses untuk membetulkan. Membetulkan supaya kita punya tekanan osmosis darah ni kembali normal. Dengan jadi macam tu. Jadi macam mana? Jadi macam iaitu air kencing tu cair dan juga banyak. Jadi tekanan osmosis darah akan kembali kepada normal. Okey. Itu keadaan yang sepatutnya berlaku. Proses yang sepatutnya. Kalau tak berlaku macam ni, itu akan timbul masalah nanti. Bagaimana sekiranya kita minum terlalu sedikit air? Macam orang yang dapat bekalan air ke, terputus air ke, yang apa-apalah masalah, atau kita sengaja kurang minum air, ataupun kita makan tak minum air. Lepas kita makan nasi, kita sarapan, kita makan tengah hari, makan malam, kita tak minum air pun. Apa berlaku? Kita kata lekat je lah. Kan? Kita kata lekat lah tekak. Tapi dalam badan kita, dalam darah kita, kita tak tahu. Dia membabitkan tekanan osmosis darah. Kan? Jadi
bila kita minum terlalu sedikit air ataupun mungkin kerana kita kehilangan air yang terlalu banyak akibat melakukan aktiviti rasak, kita bermain peluh kan, berpeluh tu air keluar lah tu, tapi kita tak tapak, kita tapak dengan minum air, jadi apa berlaku? Jadi tekanan osmosis darah meningkat. Okey, meningkat. Jadi dia meningkat itu maksudnya melebihi julat normal lah, julat normal. Ianya akan dilibatkan osmoreseptor. Mana osmoreseptor dalam hipotalamus akan dirangsang. Okey, bila tekanan osmosis darah meningkat melebihi daripada julat normal. Seterusnya kelenjar pituitari dirangsang. Tadi yang kurang minum, kalau lebih minum air, kurang dirangsang, kurang. Sekali kalau misalnya kita kurang minum air, dia jadi terbalik. Maknanya kalau kurang minum air, semua meningkat lebih. Sebab itu dipanggil kawal aturan. Pengawal aturan. Apa tujuan pengawal aturan? Untuk membetulkan semula sistem ataupun kita punya tahap optimum bendalih sama ada kimia ataupun secara fizikal. Sekarang ni kita cerita tentang secara kimia. Jadi kelenjar pituitari ini dirangsang jadi lebih, perkataan lebih penting. Jadi lebih ADH dirembes. Okey, daripada kelenjar pituitari. Jadi perkataan ADH yang tinggi ini menyebabkan dinding tubuh belingkar distal dan juga dinding ductus pengumpul menjadi lebih telak terhadap air. Perkataan ini penting, tak boleh tinggal. Jadi bila lebih telak terhadap air, lebih banyak, perkataan lebih itu penting, lebih banyak air diserap semula daripada bendalih renal ke dalam kapilari darah. Jadi bila air banyak diserap semula, maka air kencing menjadi pekat dan sedikit. Pekat dan sedikit. Bila pekat dan sedikit, maka dia akan mengembalikan tekanan osmosis darah kepada normal. Maksudnya tekanan osmosis darah yang meningkat tadi akan menurun dan kembali normal. Okey, boleh faham tak? Siapa faham, angkat tangan. Faham ke tak faham? Fatihah, faham tak? Dan jadi faham tak? Faham ya? Okey, faham. Okey tu. Jadi sekarang ni dia melibatkan sekarang ni aktiviti sama ada kita kurang air ataupun lebih air. Itu je. Bukan cerita pasal garam lagi ni. Saya tak pastilah kalau dulu kalau syllabus JBSM dia cerita juga tentang garam. Tapi sekarang ni saya tengok buku teks ni dia cerita tentang garam tapi cuma kita buat sedikit lah sedikit andaian. Jika kita banyak minum air jadi garam tu sedikit. Jadi sebab kita kira garam tu sebagai zat telarut. Zat telarut. Manakala air adalah pelarut kan. Jadi kalau pelarut melebihi daripada zat telarut, maka kita kata banyaklah kuantiti dia tu. Tapi kalau kita kurang minum air, jadi pelarut tu sedikit, air tu lah. Dan garam tu tinggi. Zat telarut tu jadi tinggi. Mana kita kata macam hypertonic. Hypertonic. Jadi cuma dalam penerangan ni tadi, dia tidak menceritakan tentang garam tu. Walaupun maksud pengosmo kawal aturan tu tadi ialah proses mengawal atur air dan garam. Air dan garam. Sebab kalau nak cerita tentang garam ni, hormon dia beza sikit. Hormon dia. Sebab hormon yang melibatkan air ni ialah ADH lah.
antidiuresis hormon. Antidiuresis hormon. Tapi kalau melibatkan garam, kalau kita tentang garam, hormon dia berbeza. Hormon dia berbeza. Tahu tak apakah hormon yang melibatkan kawal atau garam? Tahu tak Alia? Apakah hormon yang digunakan yang melibatkan kawal atau garam? Aldosteron. Apa dia? Aldosteron. Tak berapa jelas lah. Boleh type tak? Apa punya suara tu tak berapa clear. Jadi saya tak boleh nak. Aldosteron. Okey. Betul lah tu. Aldosteron ya. Aldosteron. Jadi kalau melibatkan kawal atau garam, ia melibatkan hormon aldosteron. Jadi hormon aldosteron ni tidak dirembeskan oleh pituitari ya, oleh kelenjar pituitari. Tapi dia dirembeskan oleh siapa? Oleh siapa tahu? Oleh adrenal ke, oleh pankreas ke, oleh ginjal? Siapa? Aldosteron tadi ya, Alia. Dia dirembeskan oleh siapa? Siapakah organ ataupun siapakah ataupun kelenjar manakah yang kelenjar adrenal ya, kelenjar adrenal. Bila kita sebut kelenjar ya, jadi kelenjar yang kita baca pituitari, kelenjar thyroid, pankreas, adrenal, testis dan juga ovari. Jadi ginjal tak termasuk dalam kelenjar. Jadi maknanya ginjal bukannya tempat untuk menghasilkan hormon ataupun merembeskan hormon. Jadi kita ingat betul lah. Itu saya tanya tadi, aldosteron tu dirembeskan oleh siapa? Masuklah pilihan jawapan tadi saya sebut ginjal kan. Sedangkan ginjal bukan tempat untuk merembeskan hormon. Baik, habis itu kalau soalan boleh tanya. Ini eksperimen yang boleh digunakan ataupun dijalankan untuk mengesan ataupun mengkaji kesan pengambilan isi padu air yang berbeza terhadap penghasilan isi padu air kencing. Ini sepatutnya kita buatlah. Dia buat tapi kita tak dapat nak buat. InsyaAllah ada rezeki kita buat di Mamak . Okey, kemudian habis ya. Habis dah. Ini semuanya tapi saya nak awak buat inilah ya. Okay, mengumpul maklumat dan bincangkan mengenai hemodialisis. Boleh tak yang ni? Aktiviti 13.2 ni. Mengumpul maklumat dan membincangkan mengenai hemodialisis. Jadi awak perlukan internet dan juga bahan rujukan lah. Ya. Walaupun sini sebut secara berkumpulan tapi kita buat secara individu lah ya. Jadi dalam secara individu kumpulkan maklumat tentang hemodialisis. Jadi awak cari maklumat tentang hemodialisis. Kemudian dalam perbincangan tersebut istilah kaji punca kekekalan ginjal yang menyebabkan seorang itu perlu menjalani hemodialisis. Okey. Kemudian bagaimana hemodialisis itu berfungsi? Bagaimana? Okey, ada dua lah benda yang awak kena cari ya. Punca kegagalan ginjal ya. Kemudian bagaimana hemodialisis ni menjadi satu rawatan yang dapat membantu pesakit-pesakit buah pinggang ataupun masalah ginjal untuk dia kembali normal. Dia bukan nak kata kembali normal sebab sebenarnya penyakit buah pinggang ni dia tak ada ubat lah. Dia tak ada ubat. Cuma sekarang ni dia bukan nak balik kepada normal. Dia hanya dapat membantu pesakit tu
untuk dia meneruskan kehidupan dia. Tu dia. Jadi maknanya dia tak boleh bila dah kena penyakit ni, dia tak ada dah. Dia kira sepanjang hayat lah dia kena buat hemodialisis, melainkanlah berlakunya pendermaan organ. Kita ada kiri kanan ginjal, katakan satu ginjal tu rosak. Jadi satu ginjal lagi masih lagi normal. Okey lah maknanya. Maknanya dari segi fungsi dia tu kira optimum. Jadi tak ada masalah. So masih lagi boleh digunakan. Walaupun satunya rosak ya, ataupun mungkin satu tu kita dah derma korang. Kita ada dua. Mungkin kita bagi satu organ, kita derma lah maksudnya, ginjal kita kepada orang lain. Okey lah, sama ada yang ada hubungan dengan kita ke, ataupun sesiapa yang kita rasa kita nak bagi, kita bagi. Jadi walaupun kita ada satu ginjal, tapi ginjal tu okey, jadi tak ada masalah. Yang satu ginjal pun kita boleh survive. Ya. Janji ginjal tu berada keadaan yang sangat baik. Tapi kalau kita pun orang kata teruk ginjal kita, jadi kita tak boleh lah berapa berdoa. Kita tengoklah condition tu, tengok keadaan. Jadi bagaimana hemodialisis tu membantu pesakit-pesakit ni untuk dia menggantikan fungsi ginjal yang telah rosak tu. Orang selalu kata hemodialisis ni cuci darah. Istilah je lah, tapi istilah tu kita tak boleh guna lah dalam biologi. Cuma nak bagi faham lah. Darah tu maknanya darah kita ni agaknya kotor ataupun darah kita tercemar. Itulah bahasa mudah. Tapi kita tak boleh guna dalam menulis esei lah. Jadi kita kena buat ayat yang sesuai. Kemudian anda juga boleh menjalankan aktiviti bagi menjana dana untuk pusat hemodialisis melalui kempen kesedaran tentang kepentingan membantu pesakit yang memerlukan sumbangan untuk mendapatkan rawatan. Okey. Jadi ini saya nak buat ya. Boleh buat tak rasanya? Dah tempoh saya 2 ni. Satu Ahad. Ataupun ini boleh dijalankan aktiviti ni semasa penggiliran tu. Boleh tak? Begitulah saya rasa. Maknanya bagi kumpulan 2, dia boleh buat dah yang ni. Nanti kumpulan 1 mula di rumah, kumpulan 1 pula buat. Tapi semua kena buat juga. Cuma timing tu ataupun timeline tu tempoh seminggu Dan jawablah perbincangan ni. Mengapa seorang memerlukan hemodialisis, bagaimana hemodialisis berfungsi, apakah kesannya kepada sakit jika yang tidak menerima rawatan. Okay, ya. Dan boleh cuba ini untuk ini kerja saya tulis sebagai catatan kerja PDPR penggiliran. Gile tu. Seminggu 1 week. Okay. Dan ini yang biasalah. Aktif formatif 13.2. Di bahagian ginjal manakah tubul belingkar proksima, liku Henle dan tubul belingkar distal boleh didapati? Siapa jawab? Siapa jawab ni? Alia tahu tak? Di bahagian ginjal manakah tubul belingkar proksima, liku Henle dan tubul belingkar distal? Kita bahagian ginjal kita ni seperti mana yang saya lukis, saya ada share tu kan. Kita ada bahagian luar sekali, kita panggil dia sebagai cortex ya. Cortex. Kemudian yang tengah kita panggil sebagai medulla. Dan yang dalam ni panggil sebagai pelvis ya. Okey. Jadi tubul belingkar proksima, liku Henle, tubul belingkar distal ni boleh dapati di mana? Tahu tak? Syamilah, awak angkat tangan dia tadi tak berhenti. Alia kata medulla. Medulla ya. Cortex ada juga tak?
Kena tengok balik gambar. Kita tunjuk balik. Saya rasa medula dan korteks. Cuba kita tengok. Ini. Tengok sepadan ada ni. Ini medula, ini korteks. So maknanya kalau tubuh belingkar proksima ni dia ada di korteks. Ini tubuh belingkar proksima. Dia berada di korteks. Okay. Betul tu Rico Henley. Rico Henley dia berada di medula kan. Pada tubuh belingkar distal di korteks. Ini korteks. Kalau tubuh pengumpul berada di medula. Tapi tubuh pengumpul dia tak tanya kan. Tidak. Dapat Jadi maknanya soalan tadi tu, tubuh belingkar proksima di korteks, Rico Henley di medula, manakala tubuh belingkar distal di korteks. 2. Cadangkan 2 aktiviti yang boleh menyebabkan dinding ductus pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. 2 aktiviti. Apa 2 aktiviti? Siapa boleh cadangkan? 2 aktiviti yang boleh menyebabkan dinding ductus pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. Kalau lebih telap terhadap air ni maksudnya dia kurang minum air ke ataupun air kurang dalam badan ke macam mana? Tadi. Kurang minum air. Kurang minum air. Jadi kurang minum air ataupun aktiviti cergah lah. Jadi awak kena bagikan 2 aktiviti yang boleh menyebabkan dinding ductus pengumpul ni menjadi lebih telap dari air. Apa sajalah aktiviti fizikal lah awak bagi apa aktiviti lasak. Berbasikal ke, berenang ke, mendaki bukit ke. Kalau membaca tak sesuai lah membaca. Ada orang baca sampai berpuluh-puluh. Kecuali dia baca dalam tempat panas lah. Baca tengah padang. Tapi tak logik lah pula. Kita ambil yang logik lah. Jadi apa sajalah. Ketiga, nyatakan bagaimana ion natrium, air dan glukosa diserap semula di tubuh belingkar proksima. Dia nak kita fokus hanya di tubuh belingkar proksima saja ya. Kalau natrium ni, ion natrium dibuatkan apa? Pengangkutan aktif kan. Pengangkutan aktif. Dia maknanya ion natrium tu dipam Dipam. Dia guna pam lah ni. Kemudian air osmosis lah. Kalau glukosa, pengangkutan glukosa ni secara apa? Sampah berbantu sampah berbantu. Kalau tak ingat, pergilah balik gambar yang ni. Yang ni. Nombor 2 tu. Yang ni. Ya. Tubuh ion natrium dipam secara aktif ke dalam jaringan darah dan fokus pada natrium lah. Kalau glukosa secara pengangkutan aktif, saya silap tadi saya sebut tadi sampah berbantu. Sebenarnya glukosa secara pengangkutan aktif. Kalau air secara osmosis ya. Air ni. Okay, secara osmosis. Habis. Nombor 4. Seorang individu mengalami kerosakan satu ginjal. Jadi saya cerita tadi lah. Perlukan individu menjalani hemodialisis. Maknanya satu ginjal dia rosak. Adakah dia perlu hemodialisis? Kemudian, jawab lah, ya ke tidak. Cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh individu ini agar dia dapat menjalani kehidupan harian tanpa masalah. Dia perlu tak hemodialisis? Perlu ke tak perlu? Orang yang ada satu ginjal yang molek, satu yang rosak. Adakah dia perlu menjalani hemodialisis? Tak. Tak perlu Fatihah kata tak perlu. Jadi awak kena buktikanlah Fatihah. Macam mana dengan satu ginjal saja sudah memadai untuk dia menjalani kehidupan harian dia tanpa masalah. Okey, cuba jawab Jadi untuk kelas ini sampai sinilah saya rasa. Hari ini 20 ini 21 10. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari besok Kita ambilkanlah bab ni lah
bab 13. Bab 13, insyaAllah. Sikit lagi bab 13 ni. Masalah kesihatan ya. Isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem urinari. Sikit je. Kemudian habis. Tak silap boleh masuk dah bab 14. Kalau boleh lah. Kalau boleh masuk 14 lagi bagus. Kita matlamat nak habis selibas dulu. Okay. Jadi sesi itu sahaja jumpa kita nak ambil attendance dulu. Biasa sila onkan kamera.